Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke channel BBME Trader to You. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana tuan-tuan dan puan-puan terus sudi menyokong dan juga menonton post-post yang terdapat di dalam channel ini. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sedikit saja perkongsian untuk hari ini. Ini berdasarkan daripada soalan-soalan yang saya terima lah kan. So sebelum itu saya ucapkan ribuan terima kasih lah. Kita dalam Telegram channel hampir-hampir dekat 600 orang jugalah kan, kita punya sahabat-sahabat yang dah join Telegram channel. So seharian tu banyaklah saya terima soalan-soalan daripada sahabat-sahabat semua, dan jangan takut, saya suka terima soalan ni dan saya cubalah menjawab semampu yang boleh. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, apa di soalan yang selalu saya terima berkenaan entry dan yang akan saya bincangkan dalam topik hari ini. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, so soalan yang selalu saya dapat dan menjadi permasalahan BBME trader adalah mengenai kekeliruan multi time frame. Okey, contohnya di sini tuan-tuan, sebagai contoh, kalau di sini kita ada nampak ada momentum dan kemudian ada re-entry. Okey, so bila ada re-entry ni, banyaklah, ramailah trader semua okey, dah standby kan, nak tunggu nak buat entry. Tapi sebab kita banyak diajar tentang perlu tengok apa yang time frame besar sedang lakukan kan, so kebanyakannya bila tengok dekat daily, dia tengok daily dah buat satu arah kukuh, okey, dan sedang membuat re-entry sell lah pula kan. So jadi macam mana? Mana satu yang nak diikut? Nak follow daily ke? Nak ikut H4 punya entry ke kan? So selalunya jadi kekeliruan macam ni. So biasanya macam tu lah BBME trader ni, dia banyak sangat analisa multi time frame sampai dia pening kepala, last dia tak entry kan. Tak entry tak apalah kan, jangan entry salah lagi teruk kan. So selalu saya share dalam channel dan selalu saya kongsikan, tuan-tuan dan puan-puan kena tukar sikit mindset kan. Dia tak ada sebenarnya kena mengena time frame besar, time frame bawah dengan time frame yang tuan-tuan sedang perhatikan kan. Sebagai contoh, jika tuan-tuan sekarang ni sedang perhatikan ataupun biasanya entry menggunakan signal yang diperolehi daripada H4 contohnya kan. So kalau tuan-tuan sekarang ni di H4 sedang melihat ada re-entry kan di H4, so janganlah tuan-tuan sibuk tengok apa yang sedang berlaku di daily kan, sebab masing-masing dia ada perjalanan masing-masing kan. So sebagai contoh kan, perjalanan untuk BBME ni tuan-tuan, dia berlaku dalam beberapa pergerakan yang biasa dan normal yang kita jumpa. Pergerakan tu akan berlaku daripada Malo ke Mahi, Malo ke Mahi, Malo ke Mahi. Ini pergerakan yang biasa kan. Dan kadang-kadang kalau kekuatan tu kuat, barulah kita akan nampak pergerakan tu kan, dia akan melepasi BB kan. Dia akan melepasi BB, maknanya momentum tu kuat lah kan. Kadang-kadang pergerakannya tu akan bermain antara low BB ke mid BB, mid BB ke low BB kan, bermain di situ saja kan. So tak semua entry tu macam ni kan. Harapan cita-cita kebanyakannya kalau boleh terus buat sambung momentum kan. Tidak kan, pergerakan market bukan sebegitu rupa. Dia memerlukan masa untuk mengumpul kekuatan, untuk buyer dan seller semua bersetuju untuk bergerak ke arah terusnya. Kalau buyer dan seller kan, contohnya seller semua kata okey lah, kita orang tak nak sell lah, kita orang semua nak join buy punya momentum kan, so maka dia akan jadi pergerakan momentum ke atas kan untuk H4. So dia tak ada kena mengena sebenarnya apa yang sedang H4 ni sedang momentum sell dengan daily punya apa yang momentum buy, re-entry buy di H4 ni dengan daily sell punya signal ni tak ada kena mengena. Kalau tuan-tuan fokus di H4, maka kita cuma lakukan analisa di H4 kan. So multi time frame kan, MTF yang perlu tuan-tuan mahir sebenarnya mestilah berkisar dengan H4 saja
kan. So sekarang bila kita nampak entry di sini, barulah kita buat analisa. Kita tengok H1 buat apa, kan. Okey, kita tengok H1 dia turun, belum lagi sampai ke area 50. Cuma di sini kita nampak area dia dah touch, kan. Dia dah touch apa tu MA50 di sini, maka dia dah valid untuk kita tengok ke time frame ketiga, kan. So time frame ketiga ni barulah kita mencari entry point kita. So kita dah belajar macam-macam jenis chart, macam-macam jenis entry yang dah saya tunjuk. So tuan-tuan cuma perlu latih mata lah. Kalau macam ni kita boleh lihat kita ada CB1 break di sini dan berserta dengan candlestick arah kukuh, maka kita tarik dan kita nampak ada re-entry yang telah diberikan. Boleh entry di sini, boleh entry di sini, entry di sini, entry di sini, kan. Dan perjalanan dia, kan, buat masa sekarang ni, kalau kita entry di sini ya, perjalanan dia sampai ke TP1. Walaupun TP1 katakanlah kita entry di atas ni, kan, pun dah lebih kurang dalam 20 pips. Kalau tuan-tuan entry di bawah ni, kan, TP1 pun dah dekat-dekat 36 pips, kan. Kecil ke tuan? 20 pips, 10 pips ni, kan. Kalau tuan-tuan masuk satu lot, banyak tu, kan. Dan cuma mungkin mengambil masa berapa candlestick? Lebih kurang 28 candlestick, 30 candlestick, 45 45 jam. Ya ke? Lebih kurang macam tu lah. Maknanya dalam satu hari lebih punya kerja lah, kan. So maknanya dalam masa satu hari punya pekerjaan, ataupun kurang dari satu hari, minta maaf, kan, kita boleh dapat hasil sebanyak 20 hingga 30 pips, kan. So dah banyak dah tu. Cuma mungkin mentaliti kebanyakan trader-trader ni, kan, dia fikirkan akan terus menaik. Saya selalu ajar student-student saya, TP1 close, buka pair lain, cari setup lain, cari lagi TP1 close, buka pair lain, cari setup lain, TP1 close. Kalau satu hari, satu entry, bukan satu hari lah, satu entry kita boleh dapat 10 pips lah, katakanlah 10 pips, kan. Kalau kita boleh buat 5, 6, 7, 8 entry per day yang kita tahu memang akan menghasilkan 10 pips, kan, dia 70-80 pips, kan. Kalau tuan-tuan masuk satu lot ke 0.01 lot pun, that is a positive punya profits at the end of the day, betul. So tuan-tuan dan perempuan, bila kita bercerita pasal multi time frame ni, jangan confuse. Kalau tuan-tuan sekarang ni sedang trade H4, maka tuan-tuan cuma fokus kepada H4 punya entry saja. Dan di mana tuan-tuan tak nak TP awal-awal ni sebab belum mahir dengan setup, kan, saya ada ajar banyak kali continuation setup. Macam ni kita nak identify harga tu akan naik lagi ke, kita boleh hold ke, kita close ke, kita layer lagi, kan. Tu dah diajar, kan. So tapi kalau awal-awal ni kita fokus saja kepada daripada malu ke mahir, kan. That is 32 pips juga, kan. So yang multi time frame yang tuan-tuan kena mahirkan adalah multi time frame yang berkaitan dengan H4. So kalau H4, H1 dan 15 ni lah yang tuan-tuan kena mahirkan. Tuan-tuan kena pastikan ianya adalah selari. Kita tunggu re-entry di H4. Janganlah kita tengok D1 apa yang berlaku D1. Kita tengoklah apa yang berlaku dalam kita punya adik-beradik punya time frame, H1 dan M15, kan. So M15 haruslah memberikan setup yang selari dengan re-entry di atas. So kalau kita dapat setup yang begini, kan, maknanya market dah buat satu komitmen lah untuk mengikuti H4 punya re-entry. So kita boleh masuk dengan selesa lah, dengan aman lah, kan. Cuma TP tu, kan, kita bukannya nak kejar TP, kita bukan nak 100 pip, 200 pip, kita nak kejar profits, kan. So kita dapat 20-30 pips pun, kalau kita dah makin lama kita makin yakin. Mungkin mula-mula kita letak 0.01, mungkin makin lama tuan-tuan dah yakin maaf, mungkin boleh masuk 0.5, 1.0, kan. Makin lama pips tu kita besar, lots tu kita besarkan. Tapi pips tu kita ambil pips yang selamat, TP1, kan. So mungkin kerja dalam berapa minit je. Macam ni kita kalau kata 15 minit, kan, 15 minit darab dengan 30, lebih kurang 450 minit. 450 minit baru berapa jam, kan. Dalam 5, tak sampai 7 jam, tak sampai 8 jam pun, kan. Satu hari punya kerja, kan. So multi time frame pemahaman tu yang selari haruslah selari
yang berkaitan dengan re-entry. So kalau macam H4 ni kan, kita tengoklah H1 dan M15, pastikan M15 punya setup selari dengan H4. So barulah kita dapat entry dengan hati yang tenang. Kalau kita tengok H1 dengan D1 kan, memanglah kita akan pening kepala, alamak ni nak sell ke nak buy ke kan. So kita sekarang ni H4, dan kita pun saya pun dah banyak kali share, dah ajar kan, setiap entry tu adalah betul. Sama ada tuan-tuan nak entry sell, entry buy adalah betul kan. Cuma kena ambil giliran lah siapa yang nak ambil profit dulu. Sebelum daily nak ambil profit, H4 kenalah ambil profit dulu kan. So bila dia dah buat re-entry, H4 kena jalan dulu. Sampailah H4 dah tak boleh lagi nak bergerak ke atas, maknanya barulah daily pula akan membuat perjalanan dia. So H4 buat profit dulu, mungkin sekarang ni giliran untuk daily pula kan. So bila daily, kalau tuan-tuan jenis entry di daily, tuan-tuan tunggulah pula setup untuk daily di H4, di H1 dan di H1 kita tunggulah dia punya setup untuk sell. Kalau katalah H1 tak bagi setup sell kan, maknanya entry ni nanti dah tak valid lah kan. So apa kita buat? Janganlah kita tunggu lagi, kita tengoklah pair-pair lain. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, lagi sekali saya try recap. Setiap kali kalau tuan-tuan terjumpa re-entry, nombor satu, tuan-tuan kena fix tuan-tuan nak trade di daily mana, di time frame mana. Daily, H4, H1, M15, monthly, weekly, set. Okay, kalau katalah tuan-tuan nak trade di H4, bila saja tuan-tuan nampak entry di H4 begini kan, jangan tuan-tuan tengok apa yang berlaku di daily kan. Nanti tuan-tuan pun akan confuse kan, sebab tuan-tuan bukannya nak tunggu entry di daily, tuan-tuan nak tunggu entry di H4. So bila tuan-tuan nak tunggu entry di H4, kita validkanlah setup apa tu di time frame yang selaras dengan H4, iaitu H1 dan M15 kan. So bila kita nampak entry macam tadi saya share, dan kita balun lah kan, TP lah di TP1 untuk mengelakkan kita hilang apa yang profit yang kita ada kan. Contohnya macam ni kan, kita tengok okey, dah sampai sini kita TP je lah. Kalau kenapa kita nak tunggu lagi kan, dia dah turun macam ni kan, dah masing-masing tercengang kan. Sama juga. So kita fokus pada time frame yang tuan-tuan trade. Okey. Kalau jangan tengok time frame di atas. Kalau tuan-tuan trade di daily kan, katalah daily sekarang ni tengah membuat apa tu re-entry sell. So tunggu sampai valid re-entry sell. Janganlah nak tengok weekly. Nanti kalau tuan-tuan tengok weekly kan, kalau macam saya lah, saya tengok macam ni sekarang ni RMA50 kan, ini pun mungkin belum re-entry, tapi saya tahulah kalau berlaku keadaan macam ni, maknanya monthly tengah nak buat re-entry ya. Betul tak? So kita nampak monthly pun tengah buat re-entry kan, sell sebab dia ada momentum yang belum dimatikan. Okay, weekly dah sampai ke area MA50, dan daily kita tengah tunggu buat setup. Belum ada setup lagi, tapi kalau ada setup kan, maknanya tuan-tuan yang menunggu re-entry monthly bolehlah masuk. Selagi belum ada setup, biarlah orang lain buat profit dulu, tuan-tuan tunggulah dulu. Okay, senang kan. So macam H4 tadi, tuan-tuan yang tunggu H4 kan, nampak setup balun kan. Tuan-tuan yang tunggu di daily, biarlah dulu orang-orang H4 ni buat profit dulu sampai kita nampak H4 dah tak nak naik, maknanya dah sampailah waktu untuk kita pula buat duit, buat profit kan. So senang. So saya harap lepas ni jangan ada lagi kekeliruan multi time frame multi time frame, tuan-tuan just fokus pada time frame yang tuan-tuan entry kan. Kalau di daily, tuan-tuan cuma perlu tengok H4 dan H1. Kalau tuan-tuan trade di H4, tuan-tuan cuma perlu tengok H1 dan M15. Kalau tuan-tuan trade di M15, pastikanlah entry point di M1 ni selari dengan M15. Tak perlulah M1 ni nak selari dengan monthly kan, sampai bila-bila pun tak entry. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, terlebih dahulu saya minta maaf kalau ada terkurang dalam penerangan ni, tapi itulah cara penerangan yang secara jujur lah yang saya boleh berikan. Sebab banyak BBMA trader ni kadang-kadang dia terlalu sangat pening kepala dengan multi time frame semua ni, lalas tak entry pun kan. Kadang-kadang bila dia entry tu, dia entry bila market dah nak berpatah arah, itu lagi teruk lah kan, sama ada ke cut loss ataupun MC. So fokus pada time frame tuan-tuan kan. Kalau H4 dengan H4 kan. So itu saja perkongsian saya hari ini. Oh, berkenaan dengan pips tadi kan,
Kalau rasa H4 punya pergerakan daripada Malo ke Mahi, Mahi ke Malo ni sikit, tuan-tuan trade lah pula ke weekly. Pergerakan ke weekly kan lebih panjang kan. Sekali jalan 335 pips kan. Cuma fokus. Kalau weekly, tuan-tuan tunggu setup weekly. Kalau daily, tunggu setup daily kan. Sebab tu saya tak buat discussion group dalam channel Telegram kan. Sebab selagi saya tak dapatkan satu kumpulan trader yang berfikiran time frame yang sama, analisa time frame yang sama kan, susah. Nanti ada orang kata, salah tu, patutnya daily nak sell, kenapa pergi buy kan. Nanti orang yang H4 kata, ni dah tengah sell ni, memang patut kita sell kan. Kan ada confusion kan. So saya pun tuan-tuan pun ramai dah tahu, saya akan mengumpulkan beberapa orang traders lah kan, yang saya akan kumpulkan di bawah satu trading sistem BBMA Trader to You kan, di mana kita akan melihat chart yang sama, time frame yang sama, analisa yang sama kan, even warna chart pun semuanya sama kan, dan kita akan buat profit yang sama lah kan. Of course profit mungkin berbeza lah tuan-tuan, yang ada modal besar mungkin lot lebih besar lah kan, tapi yang pentingnya analisa yang sama, entry yang sama. Takkan ada lagi lepas ni, patutnya buy, patutnya sell, patutnya buy, patutnya sell. Okay, ingat pesan saya tadi tu, fokus kepada time frame tuan-tuan sendiri. Okay, itu saja. Terima kasih kerana terus menonton dan menyokong. Saya harap kalau bermanfaat, tuan-tuan share lah channel ni dengan kawan-kawan semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.